Apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad kalah dalam pilihan raya umum tahun 1969 di Parlimen Kota Star Kedah, maka doktor muda itu berubah menjadi seorang ultra Melayu. Beliau menulis surat terbuka kepada Perdana Menteri pertama Malaysia, Tunku Abdul Rahman. Beliau menyerang Tunku Abdul Rahman selepas peristiwa 13 Mei 1969. 53 tahun kemudian apabila dia kalah di Parlimen Langkawi dalam pilihan raya umum ke-15 pada tahun 2022 yang lepas sehingga hilang wang deposit, pemimpin yang telah lanjut berusia itu dengan pencapaian 2 kali menjadi Perdana Menteri Malaysia kini menyerang pula Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada tahun 2019, apabila Tun Mahathir sudah sampai masanya sebagai Perdana Menteri ke-7 untuk menyerahkan kuasa Perdana Menteri kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti yang dijanjikan oleh Gabungan Pakatan Harapan, maka tokoh tersebut mula berdalih-dalih. Tetapi dalam masa yang sama, dia menghimpunkan pemimpin-pemimpin Melayu dari berbagai pertubuhan dan NGO ke dalam satu pertemuan yang diberi nama Perhimpunan Melayu Bermaruah atau Kongres Maruah Melayu. Kesan daripada perhimpunan itu, maka berlakulah episod Langkah Syaitan. Langkah Syaitan adalah sebuah langkah sumbang yang telah diatur oleh Iblis laknatullahi alaih dan konco-konco setannya untuk menentang ketentuan Allah dan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah kepada umat manusia. Contohnya, kiranya Allah telah meletakkan suatu kepimpinan kepada orang lain, kemudian dia tidak puas hati dan merasakan dia lebih layak mendapat kepimpinan itu, maka itu adalah langkah syaitan. Syaitan adalah makhluk yang sentiasa menghasut umat manusia. Dia tak ya ni. Oh benda ni, skrip ni dah macam ceramah agama dah ni. Samet, engkau ada tukar ni skrip ni, langkah syaitan dengan langkah syaitan ni. Yang mana satu? Yang threaten dengan syaitan tu ada tadi Semek tukar lah. Habis tu Semek tengok sama je syaitan dengan ahli politik yang buat langkah syaitan tu. Perangai sama je, tebuk atap. Kan jin syaitan kan suka tebuk atap, duduk dekat atap. Jin Ummu Sabian tu kan duduk dekat atap, dia kacau budak-budak. Sama je kan? Alamak, mana boleh macam tu, suka-suka hati kau je. Setan tu dengan ahli politik langkah syaitan tu perangai dia orang je sama, tapi rupa bentuk lain. Orang lain tak tahu, orang lain tengok macam manusia. Kita ni je yang tahu sebab kita mengkaji politik. Dah, tukar balik. Hei. Maafkan saya tuan-tuan dan puan-puan kerana masalah teknikal yang tidak dapat dielakkan. Kemungkinan channel kami telah disabotaj oleh golongan Illuminati dan Freemason untuk menjatuhkan channel kami ini. Harap maklum. Kesan dari perhimpunan itu, maka berlakulah episod Langkah Syaitan. Kerajaan Pakatan Harapan tumbang selepas itu. Sekarang tokoh yang telah lanjut berusia ini terus mengasak dan menyerang Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Apakah dosa Anwar Ibrahim kepadanya? Kita pun tidak mengerti. Seperti modus operandi lama yang diguna pakai, maka isu sentimen Melayu sekali lagi digunakan. Kali ini, tokoh tersebut terlibat dalam usaha mengadakan pertemuan yang dipanggil Perhimpunan Proklamasi Melayu. Setiap kali tokoh ini tersisih dari arus politik negara, maka dia akan menggunakan kartu atau kad kaum untuk dia kekal terus relevan. Sedikit nasihat daripada penulis artikel kepada tokoh tersebut, usahlah bermain api, nanti terbakar negara sendiri. Cukuplah. Bagi penulis, tidak ada salahnya untuk tokoh berusia ini berbincang dengan penyokong-penyokongnya berkenaan isu nasib orang Melayu sekarang dan akan datang. Berikan kepadanya dewan untuk perhimpunan itu boleh diadakan bagi mereka berbincang secara aman dan selesa. Tetapi penulis artikel juga ingin bertanya kepada tokoh tersebut. Dia telah menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun kali pertama. Apa yang dia telah buat untuk orang Melayu biasa kecuali kapitalis kroni anak pinak dan para sahabat sendiri. Sekali lagi pada tahun 2018, dia juga telah diberi peluang sekali lagi menjadi Perdana Menteri selama 22 bulan pula. Kenapa tidak dibuat sekali dasar dan program untuk membela nasib orang Melayu ketika itu? Kenapa sekarang baru hendak bercakap membela nasib orang Melayu, sedang peluang telah diberi dengan luas sehingga lebih 2 dekad lamanya?
kepada beliau sebagai Perdana Menteri. Anwar Ibrahim baru 4 bulan menjadi Perdana Menteri. Mana kepentingan orang Melayu yang telah digedai oleh beliau? Jawapannya, tiada sama sekali. Mana hak-hak orang Melayu di dalam Perlembagaan Persekutuan telah dikompromi oleh Anwar Ibrahim juga? Sekali lagi, jawapannya tiada. Kedudukan bahasa Melayu terjamin, kedudukan Islam terjamin, kedudukan Raja-Raja Melayu juga masih terjamin. Anwar Ibrahim menegaskan perkara ini berkali-kali sama ada di dalam Parlimen ataupun di luar Parlimen. Telinga ini mendengar. Dia menjadi saksi komitmen Anwar Ibrahim menjaga kepentingan Melayu. Bezanya ialah sebagai seorang pemimpin negara berbilang bangsa dan agama, Anwar Ibrahim tetap tegas menjaga kepentingan dan hak-hak kaum-kaum lain dan agama-agama lain seperti yang dijamin oleh Undang-Undang Negara dan Perlembagaan Persekutuan. Jadi apa salahnya Anwar Ibrahim sehingga dia hendak ditumbangkan secara tidak sah sekarang di luar proses pilihan raya? Ini bukan demokrasi. Ini suatu tirani, gerombolan politik songsang ataupun burot. Maka adalah sangat wajar nasihat diberikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa kerajaan akan bertindak tegas terhadap sesiapa jua yang secara tidak bertanggungjawab cuba membakar sentimen perkauman dan agama sehingga menimbulkan ketegangan dan ancaman terhadap ketenteraman awam serta keselamatan negara. Demi keselamatan Malaysia, saya menyokong ketegasan Perdana Menteri Anwar Ibrahim itu. Hanya satu sahaja, saya berharap Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri keempat Tun Mahathir Mohamad pada tahun 1988 apabila berhadapan dengan gugatan dan cabaran terhadap kedudukannya sebagai Perdana Menteri dan kerajaan yang dipimpinnya. Tun Mahathir telah menggunakan Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA dalam operasi Lalang pada tahun 1988 itu dengan menahan tanpa bicara lebih 100 orang pemimpin parti politik, pertubuhan NGO dan aktivitis masyarakat. Satu titik hitam dalam sejarah demokrasi. Saya berharap dengan kebijaksanaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, beliau dapat mencari segala ikhtiar alternatif untuk mententeramkan suhu sentimen perkauman dan agama yang sedang panas sekarang ini. Elakkanlah kerajaan Malaysia Madani pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sekarang ini dari menggunakan akta-akta drakonian seperti Akta SOSMA untuk menangani tanganan dan cabaran dari pihak lawan. Dan sebagai alternatif, gunakanlah pendekatan yang lebih berhemah, berdiplomasi, berunding dan berlibat urus dengan pemimpin-pemimpin parti-parti pembangkang dan pertubuhan-pertubuhan sivil serta NGO yang kini menentang secara terbuka terhadap kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Gunakanlah kaedah perundingan, bukannya perang. Artikel ini telah diambil daripada penulisan saudara Hassan Karim. Beliau adalah ahli Parlimen Pasir Gudang. Artikel ini telah diterbitkan melalui portal berita online pada 19 Mac 2023 dengan tajuknya "Cukuplah Dr. M usah bermain api, nanti terbakar negara sendiri." Sekian, selesai.